Selamat sejahtera kepada Puan Hazalila dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Lim Jating. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya iaitu Teng Shien akan membentangkan tugasan 2 dalam RBTS 3093. Isi kandungan yang terdapat dalam tugasan ini adalah pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran, pentaksiran dan bahan bantu mengajar yang terdapat dalam tugasan 1 yang kami akan bentangkan pada hari ini. Jadi, saya akan membentangkan pendekatan dan strategi dalam tugasan ini dan lain-lain seperti kaedah dan teknik pengajaran dan bahan bantu mengajar yang akan dibentangkan oleh ahli kumpulan saya. Jenis pendekatan yang kami gunakan dalam RPH iaitu dalam tugasan 1 adalah pendekatan konstruktivisme dan pembelajaran berasaskan amali ataupun praktikal. Yang pertama, pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme bermaksud pengetahuan yang dibina sendiri oleh murid secara aktif berdasarkan kepada pengetahuan sedia ada. Individu tidak menyerap secara pasif sebarang pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya. Murid akan menyesuaikan sebarang maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada mereka untuk membentuk pengetahuan baru dan membinanya dengan bantuan interaksi sosial bersama rakan dan gurunya. Konstruktivisme adalah satu pendekatan pengajaran berdasarkan kepada penyelidik tentang bagaimana manusia belajar. Kebanyakan penyelidik berpendapat setiap individu membina pengetahuan dan bukannya hanya menerima pengetahuan daripada orang lain. Satu tokoh iaitu Brenner pada tahun 1999, beliau berpendapat bahawa murid membina pengetahuan mereka dengan menguji idea dan pendekatan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada, mengaplikasinya kepada situasi baru dan menginteraksikan pengetahuan baru yang diperoleh dengan binaan intelektual yang sedia wujud. Dan ini adalah gambar raja daripada tokoh Tran Wui pada tahun 1999 daripada idea-idea beliau. Prinsip pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, pembelajaran adalah satu proses yang aktif dan individu belajar bagaimana untuk belajar ketika melalui proses pembelajaran. Pembinaan makna melibatkan aktiviti mental, pembelajaran berlaku dalam sesuatu konteks dan pembelajaran memerlukan masa yang lebih panjang. Dan seterusnya adalah pembelajaran adalah satu aktiviti sosial yang mengadakan interaksi antara guru dan murid dan manusia memerlukan pengetahuan untuk belajar dan motivasi adalah satu kunci pembelajaran yang mencapai kejayaan. Proses pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, penerokaan soalan daripada murid, penyiasatan dan kajian spesifik dan refleksi. Proses pertama yang terdapat dalam proses pendekatan konstruktivisme adalah proses penerokaan. Sebelum memulakan kelas, guru perlu memberitahu murid tentang topik-topik yang akan diajar pada hari ini dan objektif pembelajaran yang ingin disampaikan iaitu mereka bentuk makanan. Jadi, murid-murid menghadapi situasi baru di mana mereka tidak pernah ataupun tidak mempunyai pengalaman, mereka bentuk makanan. So, murid perlu meneroka topik pembelajaran demi mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan oleh guru.
Proses kedua adalah proses soalan daripada murid. Dalam proses ini, murid mengajukan beberapa soalan yang berkaitan dengan situasi ataupun masalah yang dihadapi oleh mereka masing-masing. Sebagai contoh, murid bertanya kepada guru, apa itu reka bentuk makanan? Bagaimana cara mereka bentuk makanan yang cantik? Jadi, guru perlu menjawab soalan daripada murid-murid demi membimbing murid-murid menyelesaikan masalah yang dihadapi untuk mencapai objektif pembelajaran. Proses seterusnya dalam proses pendekatan konstruktivisme adalah proses penyiasatan dan kajian spesifik. Dalam proses ini pula, murid perlu memilih satu daripada soalan ataupun sebarang masalah yang diajukan dan menjalankan penyiasatan penuh bagi mendapatkan jawapan. Sebagai contoh, guru menyediakan slide PowerPoint untuk menayangkan beberapa cara mereka bentuk makanan dengan cantik kepada murid-murid. Jadi, murid mempunyai idea untuk menghasilkan rakanan yang bermaklumat tentang mereka bentuk makanan yang diingini. Proses terakhir dalam proses pendekatan konstruktivisme adalah proses refleksi. Dalam proses ini, murid mencarikan hubungan antara soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru dan sebarang masalah yang dijanakan dan membuat kesimpulan akhir. Akan tetapi, murid berkepentingan tinggi menemui situasi ataupun masalah baru untuk diterokai. Jadi, guru perlu membimbing murid untuk membuat kesimpulan terakhir tentang topik yang diajar pada hari ini. Pendekatan berasaskan amali. Menurut Joe Alzheimer pada tahun 2000, pendekatan amali boleh didefinisikan sebagai seorang, sepasang ataupun sekumpulan kecil murid dibekalkan dengan bahan dan sumber untuk menjalankan pembelajaran. Kaedah yang paling praktikal dan berkesan untuk digunakan dan dapat membantu murid secara langsung dalam proses PDP. Guru akan membuat pendengaran tentang sesuatu pengajaran dengan menggunakan bahan dan sumber, manakala murid akan membuat amali merujukkan kepada bahan dan sumber yang dibekalkan oleh guru. Konsep pendekatan berasaskan amali. Yang pertama, mempraktikkan teori dalam kehidupan sebenar. Pengetahuan dan kemarahan yang diperoleh dalam kelas bukan hanya berdasarkan apa yang terkandung dalam buku sahaja, tetapi murid dapat mempraktikkan teori berasaskan amali dalam kehidupan sebenar. Sebagai contoh, murid dapat menghasilkan roti bakar melalui alat bantu mengajar iaitu alat pembakar roti untuk menghasilkan sebuah hidangan sandwich. Yang kedua, menggalakkan pembelajaran aktif. Murid akan melakukan interaksi secara meluas bersama guru dan rakan-rakan untuk mengembangkan idea masing-masing. Dan ketiga, mampu menarik dan mengekalkan minat murid. Sebagai contoh, interaksi bersama guru dan rakan-rakan dapat mengekalkan minat murid dan mengembangkan idea-idea murid-murid secara kreatif dan inovatif untuk menghasilkan sebuah hidangan. Seterusnya, membantu murid memperkukuhkan ingatan kerana mereka sendiri melihat dan mengikuti segala proses dan mengoptimumkan penggunaan multisensory ketika belajar. Sebagai contoh, murid akan menggunakan sistem deria yang berbagai dalam melakukan aktiviti amali seperti mendengar, merasa dan mencipta sesuatu. Proses pendekatan berasaskan amali.
Murid melibatkan diri secara aktif dalam sesi PDP dan guru mengajar di dalam kelas sambil memerhati setiap perbezaan individu dalam diri murid-murid yang ada di dalam kelasnya. Guru mengadakan sesi pengajaran dengan kadar peralihan yang sesuai dengan pembelajaran murid. Sebagai contoh, dalam RPH yang disediakan dalam tugasan 1, murid-murid diminta untuk menghasilkan rakaman bermaklumat reka bentuk makanan yang akan dibuat dan guru menyediakan bahan kepada murid. Sebelum memulakan amali, guru memberikan penjelasan langkah-langkah tentang alat membakar roti dan murid-murid diminta menyediakan sandwich mengikut rakaman reka bentuk makanan masing-masing yang telah disediakan. Jadi, murid menggunakan alat pembakar roti mengikut arahan guru dan guru membimbing murid untuk melaksanakan setiap proses untuk mengelakkan kemalangan berlaku. Dan murid mereka bentuk sandwich di dalam bekas makanan mengikut kreativiti masing-masing berdasarkan rakaman bermaklumat reka bentuk makanan yang telah disediakan. Dan yang terakhir, guru menilai hasil murid mengikut pelbagai aspek dengan borang penilaian. Seterusnya, saya akan membentangkan strategi yang terdapat dalam tugasan 1 iaitu RPH. Strategi yang kami gunakan dalam RPH adalah strategi berpusatkan murid. Mengikut tokoh Martin pada 1994, strategi berpusatkan murid bermaksud murid mengambil alih sedikit tanggungjawab untuk apa yang diajar dan bagaimana ia dapat mempelajarinya. Ada sedikit kecenderungan terhadap pembelajaran eksperimental dan membuat penemuan untuk mereka. Strategi berpusatkan murid adalah menggalakkan murid bertanggungjawab dan melibatkan diri secara aktif dalam proses PDP dan guru bertindak sebagai fasilitator untuk membimbingkan murid menghasilkan makanan. Dan strategi ini lebih sesuai digunakan apabila maklumat tidak disampaikan secara berkesan dalam strategi berpusatkan guru. Dalam strategi ini, murid memainkan peranan penting dalam proses PDP. Hal ini demikian kerana murid perlu menjalankan amali berdasarkan idea-idea yang kemukakan antara ahli kumpulan masing-masing dan guru hanya menjadikan fasilitator untuk membimbing murid-murid menyelesaikan masalah. Dan objektif pengajaran pembelajaran lebih terkumpul kepada kemampuan murid. Unsur utama dalam strategi ini adalah pengajaran dijalankan secara individu ataupun kumpulan-kumpulan kecil dan tidak dijalankan secara keseluruhan kelas. Berbagai bahan pengajaran yang disediakan untuk belajar menggunakan secara individu ataupun dalam kumpulan-kumpulan kecil sahaja. Dan bentuk tujuh hala pengajaran ditentukan oleh pelajar ketika berinteraksi dengan guru. Dalam proses ini, murid diberikan peluang untuk menyuarakan pendapat masing-masing kepada guru untuk mereka bentuk makanan. Dan yang terakhir, cara menyusun perabot seperti meja dan kerusi dalam bilik belajar memudahkan pelajar bekerja secara individu ataupun di dalam kumpulan dan murid bergerak dengan bebas sekiranya perlu membuat tugasan. Sebagai contoh, dalam fasa tindakan yang terdapat dalam RPH, guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan untuk menjalankan amali. Jadi, setiap murid dapat melibatkan diri secara aktif dengan memberikan pendapat-pendapat terhadap mereka bentuk makanan yang ditetapkan oleh guru. Perkembangan idea-idea secara kreatif dan inovatif terhadap mereka bentuk makanan dapat dihasilkan melalui pendapat murid-murid.
Dengan itu, objektif pembelajaran yang ditetapkan oleh guru dapat dicapaikan melalui strategi berpusatkan murid. Itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya akan disambungkan oleh pembentang kedua, iaitu ahli kumpulan saya, Teng. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Hazarina dan rakan-rakan sekalian. Saya merupakan pembentang kedua untuk meneruskan pembentangan tersebut. Isi kandungan yang akan diteruskan oleh saya adalah kaedah dan teknik, pentafsiran dan bahan bantu mengajar dalam tugasan 1. Kaedah dan teknik pertama adalah soal jawab. Soal jawab ni merupakan suatu teknik yang paling lama dan juga paling popular digunakan dalam bidang pendidikan. Pemilihan teknik ini dalam pengajaran dan pembelajaran dapat melahirkan interaksi antara guru dan pelajar secara berkesan. Ia dapat dijadikan teras kepada pembinaan konsep-konsep, kesanggupan memberikan pernyataan dan melahirkan perasaan, pelipatan dan percaya diri sendiri di dalam kalangan pelajar. Teknik ini biasa dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberikan tingkah balas yang sewajarnya. Dalam rancangan pengajaran harian ini, langkah pertama iaitu set interaksi, iaitu sebanyak 5 minit. Guru menayangkan video yang berkaitan dengan pelajaran pada hari itu dengan video dari YouTube. Kemudian guru bertanya beberapa soalan, iaitu soalan pertama adalah apakah contoh reka bentuk makanan terdapat dalam video tersebut? Dan kedua adalah adakah reka bentuk makanan dalam video tersebut dapat menarikkan perhatian anda? Yang soalan terakhir adalah apakah reka bentuk yang anda ingin mereka bagi makanan? Soalan yang dikemukakan bertujuan untuk mengesankan pengetahuan berbahasa pelajar dan juga menggalakkan belajar berfikir secara kreatif, inovatif, logik dan kritis. Selain itu, ia juga mendorongkan pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar supaya meningkatkan minat murid serta aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Soalan yang telah dipermukakan telah mengikutkan urutan, iaitu dari soalan mudah sehingga soalan yang susah. Soalan ini dikatakan mengikut urutan kerana ia mengikut urutan pendedahan maklumat yang diberi dalam video tersebut. Seterusnya adalah soalan bercampak. Soalan bercampak itu merupakan soalan yang mampu menjanakan pemikiran secara meluas, iaitu soalan terakhir. Soalan itu dapat membantu pelajar meluaskan skop pemikiran dari segi pandangan dan idea yang telah didedahkan melalui video tersebut. Kemudian adalah kebat. Kebat yang didedahkan melalui soalan-soalan tersebut, iaitu mengingatkan video dan memahamikan soalan sebelum menjawab. Kemudian iaitu kemahiran insannya, iaitu kemahiran keusahawanan. Teknik kedua adalah pembelajaran abad ke-21, iaitu colorboard. Proses pembelajaran yang berpusatkan murid berteraskan elemen komunikasi kolaboratif, pemikiran kritis dan kreatif serta aplikasi nilai mulia dan etika. Komunikasi ini berlaku semasa murid berinteraksi dengan guru atau murid dengan murid.
untuk menyampaikan ilmu yang mereka faham dan berkongsi pengetahuan dengan rakannya. Kolaboratif ni berlaku semasa murid bekerjasama dengan murid secara aktif dan menyeluruh dapat membolehkan mereka bertukar idea dan pandangan antara satu sama lain. Yang ketiga adalah pemikiran kritis. Pemikiran kritis ni berlaku semasa murid meneroka pemikiran untuk menganalisiskan gambar raja di sebelah papan telebot tu dan menilai sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang wajar dengan alasan dan bukti yang munasabah. Elemen keempat adalah kreativiti. Dia merupakan pendedahan kepada murid untuk menjanakan idea yang menghasilkan bahan inovatif dalam aktiviti amali dalam fasa tindakan tersebut dengan idea yang berunik dan berkualiti. Yang akhirnya adalah nilai murid dan etika. Nilai murid dan etika dalam fasa ni adalah bekerjasama. Bekerjasama ni merupakan nilai murid utama dalam fasa imajinasi. Hal ini demikian kerana bekerjasama dapat menggalakkan murid membubuhkan nilai murni dan etika ke arah pembentukan jati diri nasional mengikutkan acuan Malaysia. Teknik ketiga adalah perbincangan. Apa tu perbincangan? Perbincangan ni merupakan suatu proses yang melibatkan guru dan murid secara aktif dalam prosesnya. Perbincangan ni bukan sahaja merangsangkan interaksi antara murid secara bermakna tetapi juga menggalakkan berbagai pembelajaran yang merangkumi kandungan, kemahiran, sikap dan proses pembelajaran. Di samping itu, kaedah ini dapat menggalakkan perkembangan mental murid supaya menyumbangkan idea dan pandangan secara sistematik. Dalam fasa perkembangan bagi rancangan pengajaran harian, guru telah mempersembahkan PowerPoint untuk menjanakan idea murid-murid bagi menghasilkan lakaran bermaklumat reka bentuk makanan. Kemudian, guru mengemukakan tema sandwich dan guru memberikan kertas A4 kepada setiap kumpulan untuk memintakan murid melukis lakaran mengikut idea masing-masing. Dalam proses ini, murid perlu perbincangan dengan ahli kumpulannya supaya melukiskan untuk merekakan suatu reka bentuk makanan yang sesuai. Kemudian murid perlu menilai dan memilih lakaran yang paling sesuai melalui komunikasi sebelum menghantar reka bentuk makanan yang dihasilkan kepada guru. Murid juga perlu membentang dan memberikan penjelasan kepada semua murid tentang lakaran masing-masing. Dalam proses ini, murid perlu mengamalkan nilai hormat dan bertoleransi supaya untuk memastikan perbincangan itu dilakukan secara lancar. Kemudian, kemahiran berasaskan aras tinggi yang digunakan dalam ini adalah mengaplikasi, menganalisis serta menilai. Dan murid dapat menguasai kemahiran insania iaitu kemahiran kerja berpasukan. Tujuan perbincangan ini adalah melatihkan murid berfikir secara teliti, berbual dengan gaya yang menarik, mengemukakan pandangan yang jelas, tepat dan logik. Kemudian perbincangan juga memberi peluang kepada murid mengemukakan kemahiran lisan untuk berinteraksi dan berkomunikasi serta membubuk
nilai kerjasama dan mewujudkan interaksi sosial yang positif dalam perbincangan itu. Selain itu, tujuan perbincangan ketiga adalah menguasai teknik perbincangan yang betul dan mengukur kemahiran lisan yang telah dipelajari. Dalam proses pelaksanaan perbincangan, terdapat beberapa prinsip yang perlu ditetapkan oleh guru, iaitu cara dan peraturan perlu diberi tahu terlebih dahulu untuk memastikan aktiviti dijalankan secara lancar dan teratur. Guru bukan hanya sebagai seorang penyampai tetapi berperangan sebagai fasilitator untuk membimbing murid dengan kemahiran memberikan bahan dan peluang kepada murid. Selain itu, guru perlu bergerak ke setiap kumpulan untuk mendengar, memerhati dan menggalakkan murid untuk melibatkan secara aktif dalam perbincangan itu. Pada akhir perbincangan tersebut, guru perlu memberikan pujian kepada setiap kumpulan sebagai tanda penghargaan kerana mereka telah melibatkan diri dalam aktiviti perbincangan secara aktif dan bersungguh-sungguh. Teknik keempat adalah ganjaran bintang star. Ganjaran ini adalah mengajarkan murid kemahiran baharu dan tingkah laku yang betul yang harus ditunjuk oleh mereka. Ia bertujuan untuk membetulkan semua tingkah laku bermasalah dan belajar respon-respon alternatif yang boleh diterima dalam satu persekitaran sosial. Guru mesti meneguhkan semua tingkah laku positif dan ditunjukkan oleh murid secara konsisten dan tepat untuk memastikan kejayaan dalam pengurusan tingkah laku. Teknik ini telah digunakan dalam fasa penutup bagi rancangan pengajaran harian, iaitu guru memberikan ganjaran bintang star kepada murid sebagai ganjaran berdasarkan pelibatan murid sepanjang pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Bintang yang diberikan untuk mengganjar murid yang melakukan tingkah laku yang positif, yang baik, seperti dalam aktiviti perbincangan, soal jawab. Yang papan ganjaran yang ditunjukkan di atas adalah suatu contoh yang dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajarannya. Bahan pandu mengajar BBM. Bahan bantu mengajar BBM yang digunakan oleh saya adalah LCD projector dan laptop. Kedua-dua bahan ini merupakan bahan utama untuk saya bagi mempersembahkan video dalam YouTube serta PowerPoint. Yang video dari YouTube telah digunakan oleh saya dalam set interaksi untuk mempersembahkan isi pelajaran pada hari ini. Kemudian PowerPoint telah mengemukakan suatu idea kepada murid untuk murid melakarkan perakaran bermakna reka bentuk makanan. Kemudian adalah colorboard, gambar raja dan kad perkataan yang telah digunakan oleh saya dalam fasa imajinasi. Seterusnya adalah kertas A4 untuk murid melakarkan lakarannya. Dan bahan alatan roti membakar telah digunakan oleh saya dalam fasa tindakan untuk melaksanakan aktiviti amali, iaitu menghasilkan sandwich. Ini merupakan slide yang disediakan oleh saya dalam PowerPoint, iaitu lakaran reka bentuk makanan, proses menjalankan idea untuk menghasilkan lakaran bermaklumat,
reka bentuk makanan telah dijelaskan secara ringkas dan tepat melalui PowerPoint-nya. Pentafsiran borang penilaian amali. Borang penilaian amali ini digunakan oleh saya dalam mentafsirkan hasil murid. Sebenarnya terdapat pelbagai kaedah penilaian yang boleh dijalankan bagi mengukur tahap kefahaman pelajar. Tetapi saya memilihkan borang penilaian amali kerana ia boleh dilakukan secara perkumpulan dan individu. Dilakukan mengikutkan topik terpilih sahaja. Penilaian ini dilakukan oleh guru dan mempunyai kriteria pemakahan yang telah ditetap. Guru harus menyediakan instrumen yang lengkap. Borang penilaian amali ini bertujuan untuk mengukur perkembangan pengetahuan murid sepanjang tempoh pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Ia juga mengukurkan tahap pencapaian kemahiran praktikal murid dan menilai kemahiran insaniah seperti kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran berpasukan, kemahiran komunikasi, kemahiran keusahawan, dan kemahiran kepimpinan. Ini merupakan suatu hasil yang dicipta oleh murid dengan bunga. Ia bertujuan untuk menyediakan masyarakat menjaga alam sekitar. Ini merupakan borang semakan yang disediakan oleh saya. Perkara yang dinilai adalah objektif keseluruhan projek telah dicapai. Adakah murid menggunakan alat dan bahan yang sesuai? Kemudian, adakah murid memotong bahan mengikut saiz yang betul? Mencangkungkan bahan yang telah dipotong dengan betul dan kemas? Adakah murid menyusun dan membentuk reka bentuk produk itu mengikut tema yang dipilih, iaitu tema sandwich? Kemudian, adakah produk reka bentuk yang dihasilkan sangat kreatif dan sikap kerjasama ada dipupuk dalam kumpulan secara baik? Yang akhirnya, adakah murid mengamalkan langkah-langkah keselamatan dan amalan kerja yang baik semasa menjalankan proses penghasilan produknya? Dan penilaian ini terdiri daripada 3 tahap, iaitu sederhana, baik dan cemerlang. Maka akan diberikan oleh guru mengikutkan tahap penilaiannya. Yang maka yang tertinggi adalah 10. Catatan yang perlu direkodkan oleh guru untuk menunjukkan sebab pemberian markah tersebut. Sekian, terima kasih.